Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita di kelas perniagaan. Okey, cikgu akan mula mengambil alih kelas kamu semua bermula jadual baru ini sehingga jadual baru yang akan dikeluarkan kemudian. Okey, baik. Untuk hari ini cikgu akan pergi ke tajuk pemilikan perniagaan. Untuk tajuk pemilikan perniagaan, pelajar perlu dapat mengenal pasti jenis pemilikan perniagaan yang ada di Malaysia dan juga pelajar mesti dapat mengenal pasti perbezaan setiap bentuk pemilikan perniagaan. Okey, baik. Kita ada 4 jenis pemilikan perniagaan dan cikgu nak kamu semua kenal pasti setiap perbezaan bentuk pemilikan tersebut. Okey. Bentuk pemilikan perniagaan. Okey, sebelum ni awak dah belajar tujuan perniagaan. Ada OBU, ada OBBU, iaitu organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Untuk hari ini, cikgu sambung pula tujuan perniagaan itu kepada bentuk pemilikan perniagaan. Okey, bentuk pemilikan perniagaan. Untuk pengetahuan kamu semua, bentuk pemilikan perniagaan merupakan entiti sesebuah perniagaan yang dibentuk dari aspek perundangan. Okey, awak ada perniagaan. Awak tak daftar. Itu tidak bermakna awak memiliki perniagaan lagi. Awak kena ada perniagaan dan perlu berdaftar. Okey? Setiap perniagaan perlu berdaftar. Okey? Seterusnya, bentuk-bentuk pemilikan perniagaan yang perlu awak semua ingat. Okey? Bentuk-bentuk pemilikan perniagaan yang awak semua kena ingat ialah milikan tunggal, perkongsian, koperasi dan syarikat berhad. Okey, dalam syarikat berhad ada 2 jenis syarikat, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Okey? Okey. Seterusnya, untuk hari ini, cikgu nak ajar milikan tunggal sahaja. Okey? Cikgu tak nak panjang-panjang, nanti awak tak dapat apa-apa. Jadi hari ini, cikgu nak fokus kepada milikan tunggal sahaja. Okey? Milikan tunggal. Namanya pun tunggal. Tunggal maknanya satu. Ada satu. Okey? Milikan tunggal ialah sejenis aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Okey, tengok tu. Dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Seorang. Okey, seorang. Okey. Modal bagi perniagaan milikan tunggal diperoleh daripada wang simpanan pemilik ataupun simpanan peribadi yang ada awak simpan dalam bank, dan juga mungkin pemilik itu membuat pinjaman daripada saudara mara, daripada bank, daripada agensi kerajaan. Okey? Modal mesti daripada pemilik. Tak kiralah sama ada daripada wang simpanan sendiri ataupun daripada pinjaman. Okey, baik. Keuntungan yang dimiliki ataupun yang diperolehi oleh pemilik dalam perniagaan milikan tunggal akan dikenakan cukai pendapatan perorangan ataupun cukai pendapatan individu itu. Kalau awak ada syarikat, awak sebagai pemilik perlu bayar cukai individu, perlu bayar cukai syarikat. Jadi 2 cukai awak kena bayar. Tapi bagi milikan tunggal, keuntungan yang awak dapat itu dikenakan hanya untuk cukai pendapatan individu sahaja.
tiada untuk perniagaan tersebut. Faham? Bermakna awak punya cukai rendah sahaja awak bayar. Okey? Maknanya cukai individu sahaja. Macam tu. Perniagaan milikan tunggal ini merupakan pemilikan perniagaan yang paling popular di Malaysia. Sebab apa? Sebab ia mudah sangat ditubuhkan. Okey? Pemilikan perniagaan milikan tunggal ini sangat popular. Okey? Paling popular lah. Kalau ada anugerah tu memang dapat kat dia. Okey? Milikan tunggal. Anugerah apa? Anugerah pemilikan perniagaan paling popular. Okey? Apa contoh perniagaan bagi milikan tunggal? Contoh perniagaan bagi milikan tunggal ialah, cikgu bagi contoh dekat sini, Meli Trading Sendirian, silap pula dah. Contoh perniagaan Meli Trading Enterprise. Cikgu dah mengarut dah tu. Okey. Ni contoh, kalau ada enterprise tu bermaksud milikan tunggal. Okey? Contoh lain, kedai runcit Pak Abu, restoran Makcik, macam tu. Dia tak ada nama belakang. Contohnya, kedai runcit Ali dan Abu. Itu bukan milikan tunggal. Faham? Itu adalah contoh bagi perniagaan lain. Kita akan belajar. Okey. Setakat ni ada soalan? Tak ada? Okey, bagus. Pelajar cikgu sememangnya terbaik. Seterusnya kita pergi ke muka surat yang berikutnya, iaitu pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Okey, pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Sebelum kita pergi kepada proses pendaftaran penubuhan perniagaan, kita tengok dulu apa dia pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Sebenarnya pemilikan tunggal ini tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ingat tadi, bentuk pemilikan perniagaan mesti berdaftar dengan perundangan. Okey, entiti yang berdaftar dengan perundangan. Perlu didaftarkan di Pejabat Pendaftaran Perniagaan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Dekat mana syarikat Suruhanjaya Syarikat Malaysia ni? Kalau dekat Putrajaya tu ada satu. Okey? Ada satu memang kat situlah. Okey? Tempoh pendaftaran yang perlu awak daftarkan perniagaan ialah 30 hari bermula dari tarikh awak mula perniagaan. Contoh, awak mula perniagaan pada Januari. Okey, Januari 1. 1 Januari awak mula perniagaan. Jadi tempoh untuk awak daftarkan perniagaan awak adalah 30 hari bermula daripada 1 hari bulan Januari tersebut. So 1 hingga 30 tu, dalam tempoh tu awak kena daftarkan. Okey. Okey. Clear? Clear. Very good. Seterusnya, proses pendaftaran penubuhan perniagaan. Untuk tajuk ini, untuk tajuk proses pendaftaran penubuhan perniagaan, kalau keluar soalan yang bertanyakan proses pendaftaran penubuhan perniagaan untuk milikan tunggal ni, kena ikut setiap satu-satu proses. Tak boleh langkau. Bermaksud, kalau nombor 1 tu di nombor 1. Nombor 2 di nombor 2. Nombor 3 di nombor 3. Nombor 4 di nombor 4. Dan nombor 5 di nombor 5. Nombor 5 tak boleh jadi nombor 1. Nombor 5 tak boleh jadi nombor 1. Nombor 1 tetap nombor 1. Okey, langkah yang pertama. Mengisi borang PNA 42. Iaitu untuk borang ini awak perlu meletakkan 3 nama perniagaan. 3 nama perniagaan. Okey, 3 nama perniagaan. Nanti akan diperiksa dalam talian di SSM, adakah syarikat yang awak pilih untuk pertama tu sudah ada wujud. Okey,
dah ada wujud dekat Malaysia ni. Kalau dah ada, dia akan ambil nombor 2. Macam tu. Sebab tu awak kena bagi 3 nama perniagaan. Baik. Selepas isi borang PNA 42, kita pergi ke langkah yang kedua, mengisi borang A. Mengisi borang A. Okey, borang A ini adalah tentang maklumat pemohon. Maklumat pemohon. Okey, dalam tu ada data-data yang perlu awak isi. Okey, tentang diri awak sebagai pemohon perniagaan tersebut. Selepas mengisi borang PNA 42, borang A, kemudian borang tersebut akan dihantar, iaitu hantar permohonan perniagaan tersebut ke Pejabat Pendaftar Perniagaan SSM. Kita pergi hantar borang tu. Yang keempat, langkah seterusnya kita kena bayar. Buat pembayaran. Tak mahal untuk satu perniagaan jika awak guna nama awak sendiri. Contoh Hamzah. Hamzah Enterprise. Hamzah kena bayar RM30 sahaja. Okey, tapi jika awak guna nama trade, nama perniagaan lain, nama trade, nama yang dah ada. Contoh Bumblebee. Bumblebee, apa yang Syuib punya tu? Honeybee. Honeybee awak contoh awak nak guna nama trade tu. Kena bayar RM60. Macam tu. Okey. Dan langkah yang kelima seterusnya ialah mendapatkan borang D. Okey, borang D. Apa dia borang D? Sijil Perakuan Pendaftaran Perniagaan. Okey, borang D adalah sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Okey, itu 5 langkah proses pendaftaran, penubuhan, perniagaan, pemilikan. Proses pendaftaran, penubuhan, perniagaan, milikan tunggal, bukan pemilikan tunggal. Kalau dalam soalan cikgu tanda jawapan, ramai yang tulis pemilikan tunggal. Pemilikan tunggal. Salah. No. Yang betul ialah milikan tunggal. Sebut betul-betul, tulis betul-betul. Milikan tunggal. Okey, baik. Seterusnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk tajuk ini, kelebihan dan kekurangan. Okey. Kelebihan dan kekurangan, tengok ni, kelebihan, kekurangan. Dekat sini cikgu dah senaraikan dengan paling ringkas sekali yang pelajar-pelajar boleh ingat. Okey, tengok cikgu buat apa. Mudah ditubuhkan, mudah ditubuhkan. Mudah ditubuhkan. Senang tak nak ingat? Senang nak ingat, mudah ditubuhkan. Modal yang kecil. Modal kecil. Ni ingat kelebihan. Mudah ditubuhkan, modal kecil, mudah diurus. Kenapa mudah diurus? Sebab perniagaan dia yang bersaiz kecil. Mudah diurus, bebas. Bebas ada 2 bebas. Satu, bebas mengurus perniagaan. Sebab awak satu-satunya pemilik. Awak tak perlu nak berbincang dengan orang lain untuk membuat keputusan. Okey? Bebas menguruskan perniagaan. Yang kedua, bebas membuat keputusan. Sebab awak seorang. Awak nak bincang dengan siapa? Semuanya atas awak sendiri yang buat keputusan. Pemilik tu. Okey? Bebas mengurus, bebas membuat keputusan, dan beban cukai yang rendah. Tadi cikgu dah cerita dah tadi. Keuntungan awak akan dikenakan cukai, tapi bukan cukai perniagaan, cukai individu. Okey, cukai individu. So cukai awak rendah. Okey, dan pemilik hanya bayar cukai individu. Ni pun dia cakap lagi sekali. Pemilik hanya bayar cukai individu. Tak perlu bayar cukai syarikat ke kedai ke. Sebab awak milikan tunggal.
Keuntungan awak itu dikira sebagai awak punya pendapatan. Jadi awak kena bayar cukai individu sahaja. Okey. Cukai individu sahaja. Okey, ni. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelebihan. Tapi kalau dalam soalan dia tak adalah minta 7. Okey, paling banyak pun 5. Tapi kalau awak boleh ingat semua, lagi bagus. Okey. Seterusnya kita tengok kekurangan. Kekurangan. Okey, kekurangan. Kekurangan bagi pemilikan perniagaan, awak seorang. Bila awak seorang, so awak urus secara berseorangan. Sebab awak seorang, memang awak seorang-seorang lah urus. Okey, tadi kita nampak bebas mengurus itu kelebihan, tetapi kekurangan diurus secara berseorangan. Bermaksud awak nak buat keputusan, awak seorang-seorang. Awak tak boleh nak minta pendapat orang. Rakan kongsi tak ada nak minta pendapat. Okey? Jadi awak urus berseorangan. So segala benda hal dalam perniagaan awak tu awak urus seorang. Macam tu. Itu kelemahan dia. Okey, kelemahan ataupun kekurangan dia. Okey? Awak urus berseorangan. Okey. Sukar untuk berkembang kerana modal yang kecil. Sukar untuk berkembang. Sukar untuk berkembang. Sebab apa? Awak tak boleh nak tambah modal awak tiba-tiba. Nak suruh nak besarkan perniagaan. Awak modal awak kecil. Modal awak kecil. Awak tak boleh nak berkembang dalam masa yang singkat. Sebab awak modal kecil. Untuk milikan tunggal ni. Sebab modal yang kecil, kita sukar untuk berkembang. Seterusnya nombor 3, kelemahan atau kekurangan yang ketiga ialah beban kerja ditanggung pemilik. Beban kerja pemilik yang tanggung. Contoh kalau, cikgu ambil contoh kedai runcit. Kalau awak buka kedai runcit. Okey. Beban kerja daripada A sampai Z, awaklah yang buat. Okey, awaklah yang buat. Stok awak nak kena kira. Melainkan awak ada pekerja, awak boleh upah pekerja. Okey, tapi itu semua atas awak sebagai pemilik. Beban kerja tu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Okey. Seterusnya yang keempat, perniagaan tidak berterusan. Perniagaan ni tidak berterusan bermaksud, kalau awak tulis perniagaan tidak berterusan bermaksud jika ada sesuatu yang berlaku kepada pemilik tersebut. Contohnya, pemilik meninggal dunia. Pemilik meninggal dunia, maka dengan perniagaan-perniagaan dia sekali pun meninggal dunia. Kalau anak dia nak ambil alih, anak dia kena tukar dulu nama. Buat pendaftaran baru. Okey? Okey, perniagaan tidak berterusan. Perniagaan tidak berterusan. Okey, dia bukannya kalau pemilik tu meninggal, dia boleh jalan terus, tak boleh. Dia kena tukar dulu nama macam cikgu cakap tadi. Perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Ni nampak. Cikgu ni tak cantik lah cikgu color-color ni. Tak apalah, yang penting awak faham kan, awak nampak kan. Perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Okey, pemilik meninggal, perniagaan pun ditutup. Okey, yang itu yang ke-5. Seterusnya yang ke-6, sukar berkongsi kepakaran. Sukar berkongsi kepakaran sebab awak seorang-seorang. Semua benda awak buat seorang. Jadi awak nak kongsi dengan siapa kepakaran awak? Okey? Milikan tunggal dia berseorangan. Jadi sukar untuk berkongsi kepakaran. Okey? Dan yang ke-7, pemilik menanggung liability tidak terhad.
Okey, pemilik menanggung liability yang tidak terhad. Tak nampak pula dah. Menanggung liability tidak terhad. Kena dekat muka cikgu tu kat belakang tu. Nanti cikgu alih. Boleh alih tak? Okey. Tak boleh alih pula. Okey. Pemilik menanggung liability tidak terhad. Okey. Cikgu padam semua yang cikgu buat ni. Boleh ke padam? Oh, tidak. Okey. Sebelum cikgu pergi ke muka surat seterusnya tu. Dah habis yang tadi tu ya. Tak boleh nak back lah pula. Okey. Ada tak yang tak faham tentang kelebihan dan kekurangan? Jika ada, boleh WhatsApp. Okey, boleh WhatsApp dekat dalam grup kelas nanti. Cikgu akan jawab dekat situ. Okey? Baik. Di sini cikgu sertakan latihan pengukuhan. Okey? Latihan pengukuhan. Okey, untuk latihan pengukuhan yang pertama, apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? Soalan ni tahap penguasaan dia 2. Untuk tahap penguasaan 2. Okey. Untuk tahap penguasaan 2. Ni PBD. Okey, untuk PBD tu. Okey, untuk PBD. Kelebihan perniagaan milikan tunggal TP2. Okey, jawapan dia apa? Apakah kelebihan perniagaan milikan tunggal? Perniagaan kekal berterusan. Ingat balik yang cikgu cakap tadi? Keputusan adalah hak pemilik. Keputusan adalah hak pemilik. C. Cukai keuntungan dikecualikan. Dan D. Pemilik menanggung liability terhad. Siapa yang dah jumpa jawapan tu, tahniah. Anda terbaik. Okey? Nanti kita akan bagi tahu jawapan dia dalam grup WhatsApp kelas. Okey? Siapa dah jumpa jawapan, tahniah. Seterusnya. Okey, seterusnya. Kenapa tak nak pergi? Okey, seterusnya. Latihan pengukuhan 2. Sekejap cikgu kena pasti kenapa dia tak nak pergi ni. Okey, baik. Tak nak pergi juga. Tak nak pergi juga. Kenapa tak nak pergi? Sekejap ya. Dia tak nak pergi muka surat seterusnya. Ada 2 latihan cikgu sediakan untuk awak. Okey, mana dia? Kenapa dia tak nak pergi? Okey, cikgu tak tahu apa masalah dia. Dia tak nak pergi ke muka surat seterusnya. So, macam mana tu? Okey, cikgu rasa cikgu kena berhenti setakat ni dulu. Awak boleh buka latihan pengukuhan yang kedua, iaitu soalan bukan soalan tu kena jawab esei, namanya soalan esei, tapi jangan jawab esei, jawab bentuk point. Okey, jawab bentuk point. Okey, dalam soalan tu ada 2 soalan. Soalan 2 tu ada A dan B. Soalan untuk 1 tu 1 markah. Soalan yang B tu 4 markah. Cikgu tak boleh nak buka dekat sini, ada masalah. So, cikgu harap awak semua boleh buka ya nanti. Dan kita akan bincang jawapannya dalam grup WhatsApp. Okey. Terima kasih semua. Jangan lupa salin nota yang cikgu dah bagi. Dan salin juga latihan ini dalam buku. Okey.
Assalamualaikum. Nanti kita jumpa lagi. Bye.